Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 ingin membuat pembintangan yang bertajuk Cabaran Ekonomi Malaysia Semasa Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Saya diberi nama Muhammad Fadil bin Rosli akan membentangkan pendahuluan bagi tajuk tersebut. Pada mulanya, pada penghujung tahun 2019, dunia telah dikejutkan dengan satu wabak penyakit yang berjangkit yang dikenali sebagai COVID-19 atau nama saintifiknya ialah Novel Coronavirus. Pada mulanya, penyakit COVID-19 ini hanya menular di negara China sahaja, namun telah merebak dengan pantas di China, seterusnya menyebabkan ia merebak ke pelosok dunia. Oleh hal yang demikian, dalam mengekang penularan wabak COVID-19, pihak kerajaan telah mengambil inisiatif dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP di seluruh negara Malaysia pada 18 Mac 2020 yang diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP ini yang berkuasa di seluruh negara Malaysia, pergerakan hak rakyat mula terbatas dan pihak kerajaan mengarahkan rakyat supaya tinggal di rumah sahaja, termasuk bekerja di rumah. Rakyat hanya dibenarkan keluar rumah jika ada sebarang kecemasan dan urusan penting sahaja yang dengan kebenaran pihak berkuasa. Dalam memastikan keberjayaan atau keberhasilan pelaksanaan PKP ini, terdapat banyak sekatan jalan raya yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa dalam mengawal dan menghadkan pergerakan rakyat di seluruh negara. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan ini telah memberi cabaran terhadap rakyat di negara Malaysia dan implikasinya termasuk menjejaskan ekonomi negara. Seterusnya, walaupun begitu, jika dibandingkan dari aspek positif, ianya juga boleh memberi pelbagai impak yang baik terhadap kesejahteraan rakyat Malaysia. Jika dilihat pada media sosial yang semakin kian aktif pada semua golongan, mereka juga mengambil inisiatif dengan berusaha mengukuhkan ekonomi mereka dengan meniaga secara atas talian dan memandangkan untuk keluar membeli makanan agak susah. Mereka hanya membeli barang-barang rumah secara atas talian sahaja. Hal ini dapat membantu usahawan yang terkena tempias akibat daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Dalam konteks etika dan peradaban, hal ini memberi impak yang positif kerana pelaksanaan PKP ini ada juga yang melakukan pembersihan kawasan di dalam dan di sekeliling rumah. Tidak kurang juga, ibu bapa yang menghabiskan masa dengan membantu anak-anak melakukan kerja sekolah, apatah lagi dengan adanya pelbagai tugasan dalam talian yang diberikan oleh pihak sekolah. Selain itu, aktiviti fizikal dalam kawasan rumah, walau tidak mendapat pengalaman seperti melakukan aktiviti fizikal di luar rumah, tetapi masih bersyukur kerana masih diberikan kesempatan melakukan aktiviti di dalam rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Harbi Hadi dan saya ingin membentangkan tentang PKP yang telah dilalui oleh negara Malaysia sepanjang pandemik COVID-19. PKP 1.0 di mana satu dunia telah mula membuka balik ekonomi negara kepada rakyat dengan membuka balik setengah perniagaan yang mandatori seperti perdagangan, pengedaran, pelandangan dan komoditi lain-lain. Walau bagaimanapun, negara Malaysia masih tidak membuka balik ekonomi, buka balik negara kepada rakyat disebabkan oleh kes COVID-19 yang masih menggejala di negara. Antara cabaran PKP 1.0 terhadap ekonomi negara adalah pengangguran, di mana ia dijangka mencegah 1 juta orang. Ini disebabkan oleh prosedur standard operasi ataupun dikenali sebagai SOP yang menghalang rakyat dari menjalankan kegiatan ekonomi. Walau bagaimanapun, PKP 1.0 berjaya menurunkan kes COVID-19. PKP 2.0 pergerakan antara negara dihadkan sejauh 10 km sahaja dari rumah masing-masing.
berbanding dengan PKP 1.0 yang tidak membenarkan rakyat keluar daripada rumah selain daripada melakukan aktiviti yang wajib seperti membeli makanan dan lain-lain. Dengan pengumuman perintah kawalan pergerakan PKP 2.0, langkah-langkah untuk membangkitkan semula ekonomi negara telah diambil, seperti kerajaan telah menyediakan bantuan kepada rakyat yang terjejas akibat PKP 2.0. Seterusnya adalah PKP 3.0. Selepas kenaikan kes COVID aktif dan kematian dilaporkan sehingga 10 Mei, negara kini menghadapi gelombang ketiga pandemik COVID-19. Dengan ini, kerajaan mengumumkan pelaksanaan sekatan pergerakan penuh yang bermula 1 Jun dan diperpanjangkan sehingga 28 Jun disebabkan oleh kes baru yang melebihi 5,000 kes. Untuk mengatasi kemerosotan ekonomi, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin melancarkan pelan pemulihan negara juga dikenali sebagai PPN yang mempunyai 4 fasa yang bertujuan untuk membenarkan kembali kepada kehidupan normal menjelang akhir tahun ini. Terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haras Aduli bin Hazri Hasni dari kumpulan 3 akan meneruskan tajuk pembentangan kami pada hari ini. So pada hari ini saya akan menerangkan mengenai ulasan kritis yang bertajuk Cabaran Ekonomi Rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dan hubungannya dengan etika berekonomi dalam pelbagai peradaban. Ialah apakah yang harus dilakukan ketika membuat ulasan kritis. Yang pertama, mestilah mengkaji. Yang kedua, menganalisis. Yang ketiga, membuat kesimpulan mengenai tajuk pembincangan. Dan yang keempat, memberi pandangan dan pendapat mengenai segala isu yang terdapat di dalam tajuk pembincangan. Isu utama. Antara isu utama yang harus dihadapi oleh seluruh rakyat Malaysia ialah masalah penularan wabak penyakit COVID-19. Hal ini berkait rapat dengan masalah ekonomi seluruh rakyat Malaysia. Ini kerana banyak sektor ekonomi terpaksa ditutup akibat daripada penularan wabak COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan akibat daripada wabak COVID-19 ini memberi kesan yang menyebabkan ramai rakyat mengalami krisis ekonomi dan tekanan perasaan yang membuatkan rasa ingin membunuh diri. Selain itu, yang menyebabkan kadar pengangguran yang turut meningkat, kehilangan sumber pendapatan, sebahagian pekerja terpaksa melakukan pemotongan gaji dan sebahagian daripada majikan terpaksa melakukan pemberhentian pekerja. Seterusnya, adakah isu dalam artikel ini menarik? Pada saya, isu dalam artikel ini menarik kerana ia sungguh berkait rapat dengan seluruh Malaysia, termasuklah diri saya sendiri. Perkara ini perlulah diambil berat dan pembaca haruslah memahami dan membuat tindakan yang sewajarnya berkaitan dengan masalah ini. Perkara ini juga membuka mata rakyat mengenai isu yang sedang dihadapi. Sebenarnya antara solusi yang dapat dibuat berdasarkan masalah yang dihadapi adalah, yang pertama, masalah ialah kehilangan pendapatan. Antara solusinya ialah mencari pekerjaan dalam bidang baru. Masalah kedua adalah isu pemotongan gaji. Solusi yang dapat dilakukan adalah cari pendapatan sampingan dan mengurangkan pembelanjaan bulanan. Masalah yang ketiga adalah isu pemberhentian pekerja, dan cara untuk mengatasinya adalah majikan bersepakat untuk meneruskan waktu pekerjaan dan menambah waktu kerja bagi pekerja-pekerja. Dan masalah yang keempat ialah pengangguran. Solusi yang dapat dilakukan adalah rakyat harus bijak mencari sumber pendapatan sampingan dan tidak memilih pekerjaan walaupun tidak di dalam bidang mereka.
Okey, poin yang terakhir ialah hubungan etika berekonomi dalam pelbagai peradaban. Antaranya ialah kesefahaman antara semua rakyat Malaysia tak kira bangsa atau agama dapat membantu menangani isu ini sekaligus dapat mengeratkan juga hubungan kita sesama rakyat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi seterusnya kita beralih kepada kemuncak subtopik utama, iaitu apakah cabaran-cabaran yang rakyat Malaysia telah harungi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ni. Jadi yang pertama adalah hilangnya sumber pendapatan. Seperti yang telah kita dimaklumkan, sepanjang tempoh PKP ni, kerajaan telah tutup semua sektor yang menyumbang kepada ekonomi negara untuk membendung penularan wabak COVID-19. Antara sektor yang ditutup adalah industri perniagaan, pelancongan, pertanian dan sebagainya. Jadi oleh sebab inilah ramai rakyat Malaysia hilang sumber pendapatan dek kerana diberhentikan kerja, kerana banyak majikan yang terpaksa memberhentikan pekerja-pekerja mereka untuk mengurangkan kos kerugian yang telah mereka alami sepanjang pandemik ni. Cabaran yang kedua adalah pemotongan gaji. Bagi mereka yang kerja di bawah syarikat-syarikat yang besar, mungkin tak ada masalah bagi mereka untuk menguruskan kewangan. Namun bagi mereka yang kerja di bawah syarikat yang kecil, mungkin agak sukar untuk mereka membayar gaji pekerja mereka. Jadi oleh sebab itu, mereka terpaksa mengambil keputusan untuk mengurangkan gaji pekerja mereka. Akibat daripada pemotongan gaji ni, gaji yang mereka perolehi hanyalah cukup-cukup untuk membayar segala bil dan perbelanjaan mereka setiap bulan. Jadi, apakah solusi yang boleh diambil oleh rakyat Malaysia untuk memulihkan ekonomi mereka? Jadi, yang pertama adalah mereka boleh mencari sumber pendapatan sampingan. Jadi untuk mencari sumber pendapatan sampingan, rakyat Malaysia perlulah bekerja lebih masa atau perlulah rajin mencari sumber pendapatan sampingan. Mungkin mereka boleh menjadi, contohnya adalah jadi penghantar makanan, pemandu Grab, berniaga, kurier dan sebagainya. Apa yang penting adalah rakyat Malaysia perlu rajin dan bertanggungjawab atas tanggungan hidup yang perlu ditanggung. Solusi yang kedua pula adalah dengan menceburi dan beralih kepada bidang kerja yang baharu. Antara bidang yang mungkin menjadi pilihan rakyat Malaysia adalah dengan menawarkan khidmat freelancer, atau mungkin juga masuk freelancer ini adalah di mana seseorang itu tidak terikat komitmen dengan mana-mana majikan. Banyak bidang rakyat Malaysia boleh menawarkan khidmat freelancer ni, antaranya adalah pereka cipta, pereka grafik, konsultan, juru edit, rakaman video, novelis dan banyak lagi lah. Melalui bidang ni, bolehlah rakyat Malaysia mencari sumber pendapatan mereka seberapa banyak yang mereka mahu. Yang penting adalah dasar kerajinan yang mereka letak terhadap perkara tu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama yang diberi ialah Zulfaidi Iqmal bin Zulkifli. Beradanya saya di sini, saya akan membentangkan sedikit sebanyak mengenai kesimpulan yang saya dapat buat daripada tajuk kajian kami, iaitu cabaran ekonomi rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan hubungannya dengan etika berekonomi pelbagai peradaban. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, terdapat pelbagai masalah yang perlu dihadapi oleh rakyat Malaysia. Antaranya ialah masalah dari segi kewangan dan makanan. Hal ini demikian kerana kesemua rakyat Malaysia diperintahkan oleh kerajaan untuk tidak keluar rumah bagi mengurangkan
penularan wabak COVID-19. Jadi, disebabkan itu, kerajaan telah memberikan bantuan yang mencukupi bagi menampung hidup rakyat Malaysia. Antara bantuan yang diberikan oleh kerajaan adalah seperti bantuan sara hidup. Bantuan sara hidup ini ataupun yang dikenali sebagai BSH ialah bantuan dari segi kewangan. Bantuan ini diberikan bertujuan bagi mengurangkan beban rakyat Malaysia sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Selain daripada BSH, kerajaan juga telah memberikan skim khairat kematian, iaitu bagi sesiapa yang terdapat ahli keluarga mereka yang meninggal akan mendapat bantuan daripada kerajaan. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini, bukan sahaja kerajaan yang memberikan bantuan kepada rakyat Malaysia, malah rakyat sendiri juga ada yang memberikan bantuan kepada rakyat yang lain. Antara bantuan yang diberikan oleh rakyat Malaysia sendiri ialah bantuan dari segi makanan dan bantuan tenaga. Bantuan makanan yang diberikan oleh rakyat sendiri ialah seperti bahan basah, beras dan banyak lagi. Bantuan tenaga pula ialah seperti mereka bersama-sama membantu mengagihkan makanan tersebut kepada mereka yang memerlukan. Akhirul kalam, seperti apa yang kita dapat lihat sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini, rakyat Malaysia bukanlah seperti apa yang orang lain fikirkan. Rakyat Malaysia sangatlah prihatin dalam membantu bersama menyelesaikan masalah. Sesuailah dengan tema mereka kita, iaitu Malaysia Prihatin. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya.